12.30 nanti kita boleh start lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi KRMJ di Jubil, Kelab Rakyat Malaysia Jubil mengadakan sesi kali ini, iaitu kita mula pada pukul 12.30. Bersama kita adalah Puan Surya Munawarah, ya. And dia adalah seorang Microsoft certified trainer, and just a bit of background of Puan Surya. Dia adalah dia pernah jadi system support specialist on AutoCAD, ya. And saya difahamkan dia pun pernah jadi IT lecturer and IT application trainer, ya. Okay. So kepada semua, tajuk kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Puan Surya Munawarah Usmani adalah tajuk berkenaan dengan create a free website with Google, ya. Okey, apa khabar Puan Surya? Alhamdulillah sihat. Ya, okey. So tanpa melengahkan masa lagi, saya pass over pada Puan Surya, ya, untuk memberi you punya topik, ya, which I think kita pancarkan di KRMJ dan juga kepada link-link yang lain di seluruh Saudi Arabia, ya. And in fact ada juga yang kita pancarkan ke Malaysia, ya, untuk yang mana yang berkenan. And saya serahkan, ya, kepada Puan Surya, ya. Dipersilakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum untuk semua. Nama saya memang panjang, tapi jangan risau, boleh panggil saya Su ataupun Surya. Apa yang kita nak buat hari ni adalah kita nak tengok macam mana kita nak create website using Google Site. Okay, saya rasa kalau sesiapa yang ada handphone tu, yang mana ada Android ke, kan, biasanya memang tak boleh lari daripada akaun Gmail. So, sesiapa saja yang ada akaun Gmail memang boleh gunakan Google Sites. Okay, Google Sites ni adalah sebenarnya dia bagi kita sebenarnya untuk buat satu website. Dia bukan satu saja, ya. Dia bergantung kepada disk space kita. Kalau disk space kita tu besar, contoh by default dia akan bagi kita 15 gig. Kalau kita rasa kadang-kadang kita ada yang tambah disk space, so dia sebenarnya boleh create lebih daripada satu Google Site. So kalau katakan kita ada alamat website sendiri, contoh rumahsaya.com, contoh, ya. Jadi kita boleh gunakan domain name kita tu, rumahsaya.com, untuk kita gunakan masa kita buat Google Site. Okay, Google Site ni dia sebenarnya senang sangat untuk kita gunakan, ya. So apa yang saya akan tunjuk adalah dalam masa 40 minit yang saya ada, kita akan tengok macam mana kita nak buat satu website yang insyaAllah harap-harap sempatlah dia lengkap, okay, dalam masa 40 minit sahaja. Okay, so sebelum saya masuk kepada Google Site tu, biasalah bila kita buat website kan kena ada gambar, kan. So ni adalah website-website yang mana kita boleh download gambar secara percuma. Okay, contohnya adalah yang ini. Okay, jadi dekat sini ni kita boleh download. Contoh kalau saya kata saya nak flower, kan? So saya boleh download aja semua gambar-gambar yang ada dekat sini. Okay, ada setengah-setengah gambar tu dia memang kena berbayar. Jadi yang mana kena berbayar, dia memang akan bagi tahu kat kita. Okay, mana yang kalau tak ada, contoh saya suka bunga ni lah contoh. Ni. Jadi kalau saya nak download dia, saya just ambil free download je. Okay, bila kita ambil free download ni, dan dia akan tanya kita kat mana kita nak simpan. So katakan saya kat sini,
saya dah boleh gunakan dia dah. So saya dah ada dah saya punya gambar. Ya. Jadi kalau katakan apa-apa yang kita nak buat untuk website ni, seboleh-bolehnya kita plan dulu apa yang kita nak buat. Bila kita dah plan, kita download dulu gambar-gambar yang kita perlukan. Okay, bila kita nak buat website, biasalah contoh kalau katakan Toyota lah. Okay, biasanya website-website ni dia akan ada banner. Okay, so kalau rasa tak ada software nak buat banner ke kan, supaya kita punya website tu dia punya atas tu lebih menarik, kita boleh pergi dekat Canva. Okay, pergi dekat Canva. Yang ini adalah tujuan dia. Okay, ni tujuan dia adalah untuk buat posters ataupun flyers. Ya. Jadi kalau kita rasa kita perlukan nak macam contoh kan kita dah ada gambar tapi kita nak mergekan gambar dengan teks. Jadi kita boleh pergi dekat canva.com. Okay, canva.com ni kita boleh je start new, create a design. Okay, dan kita boleh pilih dekat sini apa yang kita nak. Kejap ya, saya turunkan ni. Okay, contoh kalau saya rasa saya nak buat poster, saya boleh klik poster. Dan dekat sebelah kiri, dia akan ada template yang mana kita boleh pilih. Tapi ni insyaAllah nanti lain masa lah. Ni saya cuma tunjuk. Sebelum kita nak buat website, kita dah kena tahu kita punya banner macam mana, gambar-gambar yang kita nak gunakan tu macam mana. Ya. Okay, so tu adalah kita punya poster dan sebagainya. Okay, bila kita nak start buat website. Okay, yang pertama sekali kita kena pastikan kita ada Gmail account. Okay, bila kita dah ada Gmail account, kita boleh pergi dekat google.sites.com. Silap. sites.google.com. Okay, dekat sites.google.com. Okay, bila kita dah masuk sites.google.com, tapi macam saya kata tadi, kita kena pastikan kita dah login akaun Gmail kita. Ya. Okay, bila kita dah login akaun Gmail kita, baru kita boleh masuk dekat sini lah. Okay. Kalau kita tak ingat dia punya alamat, kita boleh search. Tapi kadang-kadang dia tidak membantu sangat. Sebab dia sebenarnya macam tersorok sedikit. Kita punya sites.google.com ni. Okay. So bila kita dah sampai dekat sini, apa yang kita kena buat adalah kalau contoh kita ada event. So event kita tu katakan dalam 2 hari. Dan kemudian kita dah ada dah kita punya presenter, kita dah ada dah semua yang kita nak masukkan. Kita tak payah buat daripada blank, kita terus pergi dekat event. Yang ini adalah template yang kita boleh gunakan. Okay, satu akaun Gmail, kita boleh buat banyak-banyak Google Site. Dia tak perlu macam satu Gmail account boleh buat satu je, tak. So kalau kata contoh kita ada bulan Julai, kita ada satu event. So kita boleh buat Google Sites ni untuk bulan Julai, event untuk bulan Julai tu. Dan kemudian bulan Ogos, kita ada list of event untuk bulan Ogos.
pun kita boleh buat satu lagi untuk bulan Ogos. Jadi dia sebenarnya tak kisah berapa banyak. So kalau kita tengok dekat sini, ni adalah kita punya navigation. Okay, ni adalah navigation kita. Okay, dan kemudian kalau katakan dia terus tolong kita, ni adalah butang yang mana kita boleh tekan untuk create reservation. Dan kalau katakan kita ada gambar untuk hari pertama, contoh kan event kita dah pernah buat sebelum-sebelum ni. So biasanya kita dah ada gambar dah untuk hari pertama macam mana gambar dia, hari kedua macam mana gambar, hari ketiga macam mana gambar. So apa kita boleh buat adalah kita boleh tukar je gambar-gambar ni semua. Dan kemudian kalau katakan kita pergi dekat schedule, so dia dah tolong kita dah. Kita cuma perlu tukar je teks-teks ni semua. Ni adalah apa yang dia dah bagi dalam template tu. So kita boleh pergi dekat speakers. So kita boleh letak yang pertama siapa speaker. Katakan ada 8 speaker. So kita boleh letakkan dia. Ya, dan kemudian speaker pertama kita boleh letak gambar, boleh letakkan biodata dia. Speaker kedua dan seterusnya. So semua ni memang akan memudahkan kerja kita lah. Kan, jadi kita boleh setkan dekat venue, apa nama dia. Dan kemudian boleh letak map ke, kan. Macam mana kita nak pergi, semua tu dia dah tolong kita dah. Dia kata orang macam kalau kita guna Microsoft Word tu, kita cari template untuk fax, kita dah boleh guna terus dah. Ya. Okay, tu satu. Kalau kita pakai template, mungkin apa yang kita nak buat tu sebenarnya tak sesuai dengan template kita. Sebab katakanlah contoh, tapi kita tak adalah nak buat Toyota punya ni canggih sangat kan. So contohlah kita nak buat website kan. Katakan, ada ke website Periuk Goreng? Contohlah kan, so kita nak buat website lah lebih kurang macam ni, ada gambar-gambar. So apa kita boleh buat adalah kita boleh buat daripada scratch. So maksudnya kita tak gunakan yang ini, kita ambil yang blank ni. Okay, jadi bila yang blank ni, kita kena tambah gambar kita sendiri. Kita kena tambah background kita. Background, kalau rasa nak guna yang mana ada dalam Google Site, boleh, tak ada masalah. Sebab dia pun memang ada gambar-gambar background dia sendiri. Tapi macam saya kata, sebab tu adalah website kita. So sebelum kita buat website, kita dah ada dah gambar-gambar yang kita nak guna. Kalau gambar tu tak sesuai, apa yang kita boleh buat adalah kita boleh guna yang Canva tadi tu. Yang masa saya masuk sini kan, kita boleh gunakan ni untuk cantumkan gambar-gambar kita. Kalau tak nak, sebenarnya PowerPoint pun dah cukup bagus dah sebenarnya. Ya. Okay, so untuk create satu website, okay, apa kita boleh buat adalah kita pergi dekat sites ni, tekan je tanda campur ni. Okay, so yang pertama sekali kita kena ada page title dekat sini . So page title ni kita boleh letak nama website kita. Okay, apa nama website yang kita nak? Contohlah, saya nak buat Camp Rimba Ulu Tamu, contoh. Okay, Camp Rimba Ulu Tamu, contoh . Okay, so apa kita boleh buat sekarang adalah kita tukar dekat sini. So kalau rasa nak panjangkan dia sikit, boleh. Dia sama je, lebih kurang macam Microsoft Word tu je. Ya. Okay, kalau rasa nak bold, selectkan, ambil bold. Boleh je. Gambar kalau rasa tak cantik, boleh tukar.
So boleh ambil image, change image dekat sini. Boleh ambil upload. Okay. So contoh kalau katakan saya boleh ambil images. Oh, tak. Katakan saya nak guna yang ni. Okay, so ni adalah saya punya atas tu. Okay, bila kita dah ada kita punya page pertama, kalau boleh kita letakkan logo. Supaya dekat sini nanti ada logo. So nak letakkan logo, ambil je add logo. So add logo ni, yang ni dia akan ada pada setiap page yang kita ada. So kita klik sahaja add logo. Okay, dekat sini kita boleh upload. Okay, katakan saya punya logo kejap. Ni logo saya. Okay, fave icon ni, kalau kita tengok dekat sini kan ada fave icon ni. Fave icon ni biasanya kalau kita tengok kan macam contoh Canva ni kan. Canva ni nampak tak ada C. Okay, fave icon tu dia sebenarnya adalah untuk yang ni lah. Kalau kita tengok dekat sini, ada dia punya lain-lain dia punya sebelah dia tu. Tu adalah fave icon. So kalau nak guna fave icon pun boleh. Semua okey ke? So kalau katakan, ya? Jadi ada komen kata video tak ada video kan, cuma presentation saja kan? Video? Tak ada. Your presentation is just a presentation, tak ada video kan? Tak ada. Okay. Tapi diorang nampak kan yang saya klik-klik ni? Yes, nampak. Nampak? All okay ya. Apa tak nampak boleh highlight Kami dalam Facebook boleh nampak yang mana yang okey. Minta tolong offkan mic dengan video. Wan, minta offkan video. Tolong offkan video dengan mic. Okey. Ada gangguan tu. Minta tolong offkan video dan mute mic. Okey, terima kasih. Okey. Okey. So dekat sini logo kita lah. Okey, kalau kita rasa macam kita dah masukkan gambar, kita dah masukkan teks ni kan. Kalau kita rasa benda ni macam mana orang tengok kan. So setiap kali bila kita buat apa-apa saja perubahan, kena tekan butang publish. Okay, bila kita tekan butang publish, nanti dia akan tanya, dia minta nama. Okay, so yang ini saya bagi nama Camp Rimba Tamu Test. Okay, publish. Okay, so boleh dekat bawah ni kalau kita tengok, nampak tak dia ada view. So kalau kita view, ni adalah apa yang orang akan nampak. Okay, cuba tengok dekat atas tu, kalau katakan sesiapa nampak kan, sebab dia memang kecil, saya tahu. Okay, saya tak pernah test Zoom ni tau. So kalau siapa yang tak dia nampak apa-apa, bagi tahu saya Okay, kalau kita tengok dekat situ, nampak tak dia dekat Camp Rimba Ulu Tamu tu, dia dekat sebelah dia tu ada G. Inilah yang kita panggil dia fave icon. Ya? Okey, nampak. Kita nampak. Itulah. Sebab ada setengah-setengah platform dia tak jalan, dia tak jadi kalau saya tekan Zoom tu. Okey.
So tu adalah kalau kita nak tengok apa yang akan jadi. Okay, sekarang apa yang kita nak kena buat adalah kalau kita tengok kan banyak-banyak website biasanya dia akan ada contoh Toyota lah tadi. Okay, kalau kita tengok mana-mana website pun dekat bawah ni dia mesti akan ada. Dia memanglah tak semua website dia punya tu akan berbeza. Tetapi yang ada dekat bawah ni dia akan sentiasa sama. So kalau katakan kita pergi dekat page lain pun, okay ni page lain. Tapi kalau kita pergi dekat bawah tu dia sama. Yang berubah hanyalah yang dekat tengah-tengah ni je yang akan berubah. Tapi bahagian bawah dan bahagian atas tu dia akan sentiasa sama. So yang dekat bawah ni kita panggil dia footer. Okay, jadi bila kita bila kita buat website, kita kena ada yang atas ni kita panggil header, dekat bawah ni kita kena ada footer. Okay, so boleh klik dekat bawah tu kalau kita nampak, kita klik dekat situ, dia akan ada add footer. So kita boleh klik dan kita boleh letakkan apa-apa saja yang kita nak. So contoh macam selalu kan ada khidmat pelanggan macam tu. Okay. Khidmat pelanggan ni apa yang kita nak letak? Contoh kita nak letak hubungi kami. Supaya orang senang kan? Lepas tu mungkin kita kata sesiapa yang nak tahu pasal shipping. Sorry lah ya, saya campur-campur sikit ya. Lepas tu katakan diorang nak tahu pasal orders. Jadi apa yang kita nak letak dekat bawah ni semua kita boleh letak dekat footer. Sebab katakanlah benda ni semua adalah benda yang penting. Yang memang kalau katakan daripada 10 orang yang melawat website kita, 8 orang memang akan cari 3 benda ni. Okay. Jadi bila kita tahu daripada 10 orang tu 8 akan cari 3 benda ni, so seelok-eloknya kita letakkan yang selalu orang cari tu dekat footer. Supaya dekat mana saja dia pergi, mana saja page, sebab biasanya page kita akan banyak, kita senang. Bukan kita senang, sorry. Orang tu senang. Orang tu senang nak, kalau dia nak cari, macam dia nak tanya kita pasal produk, so dia boleh klik je hubungi kami. Ya, yang ini. Dekat bawah ni so senang untuk dia cari benda. Okay, kalau katakan kita rasa tak perlu panjang, kita boleh kecilkan dia. Kita boleh kecilkan dia. Dan kemudian kalau kita rasakan kita nak masukkan, kan biasanya kita ada, apa tu kata orang? Yang apa, Facebook, semua-semua tu kan. Kita boleh pergi dekat sebelah kanan. Sebelah kanan tu, sorry. Sebelah kanan tu ada image. Jadi kita boleh ambil image. Kalau kita dah ada, yang kan macam saya kata tadi, apa-apa yang kita nak buat, pastikan kita download ke dapatkan apa-apa semua dulu. So kalau kita dah ada, kita boleh select dan kita boleh ambil dekat sini. Okay, kalau tak ada, jangan risau. Kita boleh cari, contoh saya nak Facebook logo. So boleh cari. So contoh saya nak yang ni lah. Lepas tu boleh ambil insert. Dia memang akan jadi besar tapi kita boleh kecilkan dia. Ya. Dan kemudian kita boleh letak dekat sini. So katakan kita nak letak dekat sini, selalu dekat ujung kan. So boleh letak kat sini. Dan kemudian kalau rasa kita nak masukkan apa lagi? Instagram kan? Instagram.
Okay, so ID, yang ni so yang ni pun kena pastikan kecilkan lah. Janganlah besarkan sangat. Nanti sekarang besar pula footer kita. Okay, dah. So, sekarang kita dah ada kita punya footer. Okay. Apa yang kita kena buat sekarang adalah kita kena masukkan teks lah dekat sini kan. Sebab takkan tak ada teks. Okay, jadi apa kita boleh buat adalah pergi dekat text box sebelah kanan tu Sebelah kanan ada text box. Kemudian kita boleh, saya dah ada teks yang saya nak letak ya. Sekejap. Okay. So katakanlah saya nak letak ni. Jadi apa saya boleh buat adalah saya type aja. So sebab saya main tipu, saya copy paste je lah ya. Okay, so teks ni kita boleh tukar. Okay, sama ada kita nak ambil heading ke kan. Ataupun kalau kita rasa besar sangat, kita boleh ambil subheading. Okay, dia tak macam Microsoft Word sebab dia adalah website kan. Dia limitation dia adalah kita tak boleh nak tukar teks sesedap rasa kata orang. Ni saya ambil yang ni. Okey. Okey, jom kita publish. Okey, bila kita tekan publish, dia kan sebenarnya nak bagi tahu kita confirm tak kita nak publish yang kita dah buat. Sebab original yang macam dekat sebelah kanan ni. So dia kata betul ni nak yang sebelah kiri ni. Kalau kita rasa confident, tekanlah publish dekat sebelah kanan atas. Ya. Sebelah kanan atas tu ada publish. Okay, kalau saya nak tengok apa jadi, tekan view. Ni adalah kita punya ni, apa tu, website yang depan tu. Okay. Ni adalah footer kita. Saya rasa kan kita bagi warna sikit kot. Nak bagi warna untuk footer tu senang je. Kita pergi dekat sini, edit je footer. Sebelah kiri tu ada macam kan, kalau budak-budak sekolah kan dia punya palette colour kan. Lebih kurang macam tu. So kita bolehlah letak nak emphasize ke. Jadi bila kita publish, so footer kita macam ni lah. Dia nampak lain sikit lah kan daripada kita punya teks tu. Sebab tadi putih, so lebih kurang je. Yang logo ni kalau nak buat betul-betul, kena macam ikut dia punya apa tu, pixel dia punya lah kan, kena elok-elok sikit lah. Okay. Kemudian tu adalah kita punya page pertama. Okay, katakanlah kita nak ada beberapa page. Okay, kita nak ada beberapa page. Okay, page ni kita sebenarnya kan, saya lupa, kita boleh tukar header type dia. So kalau katakan macam tak nak besar-besar macam ni, boleh ambil title only. Kalau rasa nak besar je dia punya atas tu, boleh ambil dia jadi besar. Nak cover macam ni. So maksudnya bila macam ni, apa yang akan berlaku nanti bila kita publish, okay, bila orang masuk dekat website kita, dia akan nampak yang ni dulu. Okay, dan kemudian dia kena scroll ke bawah, baru dia akan dapat baca. So tu adalah bergantung kepada masing-masing nak yang mana. Saya tak kisah. Okay. Okay, so jom kita masukkan. So apa yang kita nak buat untuk website kita ni adalah, biasanya dalam website kita akan ada beberapa page. Okay,
Kemudian apa yang kita ada biasanya dalam website kita adalah kita boleh letak gambar. Okay, contoh macam kita ada event, kita nak letak gambar-gambar kan. So kita boleh gunakan yang ada dekat dia ada template dekat dalam ni. Dan kemudian kalau katakan masa event tu kita ada kata orang testimonial. Okay, dan kita tangkap video testimonial tu. So apa yang kita boleh buat adalah seelok-eloknya masukkan video-video tu ke dalam YouTube. Okay, sebab kenapa kita masukkan dalam YouTube? Sebab kita tak nak bila orang masuk website kita, dia klikkan video tu, benda tu akan jadi lambat. Loading dia akan jadi terlalu lambat. Ya. Jadi, kalau ada apa-apa video, masukkan dalam YouTube dulu. Dan kemudian linkkan dia. Jadi, bila kita linkkan video, dia akan lebih cepat dia punya loading. Okay, itu satu. Kemudian, bila kita ada website, seelok-eloknya kita bagi peluang pada pengunjung website kita untuk dia bukanlah luahkan perasaan apa-apa kan. Maksudnya kalau katakan dia nak tanya pasal produk kita, dia bolehlah berpeluang tanya kat kita apa produk kan. Kalau luahan perasaan tu lain pula kan. Tak naklah pula. Okay, so kita akan buat juga borang supaya dia boleh tanya kita pasal produk kita. Ya. Okay, so tu adalah apa yang kita akan buat. Untuk tambah page. Okay, so ni adalah page kita. Untuk kita tambah page, kita kena pergi dekat sebelah kanan. Okay, sebelah kanan ni kalau kita tengok ada pages. Kita tekan je pages. Okay. Dekat bawah tu, dia dekat bawah dekat bawah ada tanda campur. Okay, so campur ni kita kena tekan. Dan kemudian kita kena bagi tahu apa nama page yang kita nak. So contoh katakan saya nak profile. Kan profile syarikat. Okay, saya boleh tekan done. Dan kemudian saya akan dapat satu profil syarikat. Okay, jadi dekat dalam profil syarikat ni, saya nak masukkan biasanya, kita akan masukkan, kalau dalam bahasa Inggeris biasanya about us kan. Kenapa syarikat tu kita tubuhkan dan sebagainya. Apa visi kita, apa mission kita dan sebagainya. Okay, jadi kita kena pergi dekat insert. Dekat sebelah kanan tu ambil text box. Okay, saya tahap kerajinan saya agak berkurangan. Jadi saya tak nak type. Saya akan copy paste. Ya. Okay, sebenarnya teks ni kan kalau katakan kita nak buat teks macam biasa, macam yang tadi saya tunjuk lah. Ambil dekat text box. Okay. Kalau rasa kejap Okay, kalau rasa macam nak bagi macam orang ada pilihan dia nak baca ke tak kan, benda tu macam boleh collapse dengan tak collapse kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh setkan dia sebagai collapsible text. Yang tu kita akan buat kejap. Okay, saya pakai subheading supaya dia besar sikit. Okay, so yang ini saya boleh boldkan dia. Okay, dan kemudian apa yang saya nak buat adalah saya nak bagi dia justified. Sebab kalau kita tengok sekarang, perasan tak dekat sebelah kanan tu dia macam keluar masuk kan. So kita nak bagi dia standard. Kejap. Ni saya tutup dulu. Okay.
Okay, so sekarang ni adalah pengenalan saya. Okay, kemudian apa yang saya nak buat adalah saya nak letak divider dekat bawah ni. Ya. So nak letak divider ni senang je, tak payah apa macam tarik-tarik garisan ke, tak payah. Dekat sebelah kanan ni kalau kita tengok dekat bawah tu dia ada divider. So kita boleh klikkan divider tu, terus dia akan ada dekat bawah tu. Ya. Okay, kemudian saya kan kita kata kita nak bagi macam audience tu kan, pengunjung kita tu kalau dia nak baca dia klik, kalau dia tak nak baca dah. Jadi kita ambil collapsible text dekat sebelah kanan juga So collapsible text kita kata yang ni saya punya adalah VC. So saya nak bagi dia bold sikit. So dekat sini ni okay, saya boleh copy paste je. Okay. So yang ni saya nak besarkan sikit. Tak dia macam kecil. Okay. So kalau diorang nak baca, diorang ni. Dan kemudian saya boleh tambah lagi satu divider. Dan saya boleh tambah satu lagi collapsible. Ni adalah misi. Okay, so dekat sini saya boleh copy kat sini. So nak besarkan dia, saya pakai subheading. Okay, jom kita publish. Okay, so dah jadi kita punya page ni. So kalau diorang nak baca, diorang klik. Nak baca, diorang klik ni. Okay, so bergantung pada audience. Tapi kalau rasa macam kan, tak naklah bagi diorang boleh pilih, diorang wajib baca kan. So apa kita boleh buat adalah, dekat sini ni kalau kita tengok, dia ada collapsible. So kalau kita klikkan dia, dia dah tak jadi dah collapsible text. Diorang memang nak baca ke tak nak baca, diorang kena baca juga. Okay, tapi lepas kita dah buat apa-apa, jangan lupa kena publish. Kalau tak publish, selamat tinggal. Okay, so ni adalah page kedua kita. Page pertama kita adalah home. Ni adalah page pertama. Page kedua adalah profil syarikat. Okay, kalau kita tengok kan ada setengah-setengah website tu kan, dia dekat sini kan contoh macam browse ni ataupun tools ni kan, dia ada webpage yang lain juga kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah dekat profil syarikat ni kita boleh tambahkan beberapa subpage. Okay, nak buat subpage ni kena hati-hati sebab kita kena tahu subpage tu dekat mana kita nak buat. Okay, kalau kita terklik dekat home, nanti subpage tu dalam home. Kalau kita tertekan tanda campur, dia bukan subpage tapi dia akan sebelah profil syarikat tu nanti ada satu lagi. Ya? Jadi apa kita kena buat adalah pergi dekat profil syarikat. Dekat sebelah kanan sekali tu ada 3 dot. Okay, tekan. Ambil add subpage. Okay. So yang ini katakanlah kita kata kita nak bagi tahu kat orang kan siapa pelanggan-pelanggan kita. So kita namakan dia pelanggan. Okay, untuk yang ini kita nak bagi dorang tu senang, tak payahlah baca-baca kan, tengok gambar dah tahu siapa kan. Jadi apa kita boleh buat adalah kalau kita tengok dekat sini dia ada layout. Ya. So kalau katakan kita ada banyak sangat customer, kita bolehlah ambil yang ada banyak gambar ni. Yang ni senang je. Klik je tanda campur. Ambil upload. Kalau tak ada, kita boleh apa tu kata orang search pun boleh. Ni jap. Images. Okay, ni company 1.
company A katakanlah. Lepas tu ni boleh tambah company B. Okay. Lepas tu ni pun okay, kalau rasa tak cukup kan, boleh je, jangan risau. Tambah je lagi satu kat bawah. Okay. Dia berapa banyak pun kalau nak penuhkan kita punya tu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So ni adalah pelanggan kita. Okay. Jangan lupa publish. Okay, so ni adalah pelanggan kita. Okay, pelanggan kita ni macam mana kita nak pergi dekat pelanggan kita? Kalau kita tengok dekat sini, tak ada. So kita kena katakan kita dekat home, kita nak tengok pelanggan, kena ada dekat bawah profil syarikat. Baru ada. Ya. Okay. Katakanlah kita nak buat satu lagi page. Yang ini kita nak letak testimoni pelanggan-pelanggan. Kira apa, tak mainlah kita suruh dorang macam tulis ke apa kan, video lagi apa ni lagi bukti bagus kan. So untuk page yang seterusnya, ingat kena hati-hati ya. Kena pergi dekat mana yang kita nak. So kita punya testimonial tu nanti dia adalah dekat bawah profil syarikat. Kalau dekat sini nanti dia dekat bawah pelanggan. So kita tak nak. Kita nak dia sama level. Okay, so pergi dekat profil syarikat. Klikkan 3 dot. Ambil add subpage. So yang ni nama dia testimonial. Okay. Okay, so yang ini apa yang kita nak buat adalah kita nak masukkan video. So kita pergi dekat insert. Bawah tu ada YouTube. Ni saya dah ada dah. Okay, saya minta maaf kalau sesiapa tak suka Upin 9Pay tu, minta maaf ya. Sebab kononnya testimonial saya tu adalah saya punya Upin Ipin. Bukan, salah rumah. Ni. Okay. So, link saya. Okay, so dekat sini saya nak masukkan video. Okay. So, video tu saya pergi je kat sebelah kanan. Dia ada YouTube dekat sebelah kanan tu. Okay. Okay, sekarang ni kalau katakan kita semua okey ke? Semua okey Okay. Ya, clear. No problem. Okay. Alhamdulillah. Okay, so kalau katakan macam kita tak tahu kan video tu apa alamat dia, so kita kena search lah. Kalau tak, kita dah tahu dia punya alamat, copy je. Okay, lepas tu kena search Macam mana yakin pun kita dengan alamat dia, kita kena search juga. So selectkan, ambil select. Okay, kemudian kita boleh tambah satu lagi, YouTube. Sama je. Okay, kalau boleh kan, bila kita ada video ni kan, seelok-eloknya kan kalau boleh, kita bagi kita punya video ni cukup satu skrin. Maksud dia, kita besarkan dia. Okay, dia boleh besarkan. Yang ini pun sama. Kalau boleh, cukupkan dia satu skrin. Kan asalkan kita boleh nampak, cukup satu skrin.
Oh, yang ni macam tak cukup besar. Okay, dah. Okay, so jangan lupa publish. Okay, bila kita dah publish, ni adalah video kita lah. Okay, okay, tak apa. Ni cuma nak tengok jadi ke tak kan. Okay, ni pun jadi. Tak apa, kita tengok ayam tu dah cukup. Okay, tutup. Okay, so kita dah tengok macam mana nak masukkan gambar. Kita dah tengok macam mana kita nak masukkan video. Okay, apa yang kita nak buat sekarang adalah kita nak masukkan kita punya form. Kan macam saya kata kalau diorang ada masalah apa-apa, bukan masalah, diorang nak tanya pasal produk. So diorang boleh gunakan Google Form. Okay, jadi Google Form ni kalau kita, dia pun selalunya tersorok juga. So tapi boleh search. Ya. Jadi kalau nak senang pergi je forms.google.com. Okay, jadi dekat sini kalau nak apa spesifik yang kita nak tanya, kita boleh start new form. Tapi kan dia senang je, kita ambil je contact information. So dekat contact information ni, kita boleh tukar warna. Kalau kita tak suka warna, jangan salah rumah. Okay, tukar je warna. Kalau rasa tak suka warna, bolehlah hijau ni. Okay. Okay, so ni boleh tukar. Kalau nak tukar, semua ni boleh tukar. Ya, so yang ni semua. Tapi kalau rasa dah puas hati, ambil je send. Okay. Bila dah ambil send, nanti dekat embed, sebab kita nak masukkan dalam website. So kita kena embed. Jadi ambil copy. Tapi once kita dah buat ni kan, nanti dia boleh jumpa cari. Jangan risau. Okay, so kita pergi balik dekat sini. Macam biasa, kita nak kena tambah page. So pergi dekat pages. Okay, pergi dekat pages. Bawah tu ada tanda campur. So yang ni kita namakan dia hubungi kami. Okay, so dekat sini kita insert Google Form. Kat sini. Yang ni forms. So bila dah ambil dekat sini. So dekat sini. So kalau kita ada 10 form. Semua form-form yang kita dah buat tu akan jumpa dekat sini. Ya. Kalau tak ada, tak apa, jangan risau. Yang tadi saya tunjuk embed tadi tu, boleh guna yang tu. Okay. Dekat bawah ni kalau kita tengok, dia akan tanya nak insert ke tak. So kena ambil insert lah. So yang ni boleh besarkan. Okay, dekat bawah ni yang kita punya footer tadi, bila kita dah buat yang ni, okay, jangan lupa publish. Nanti Karang selamat tinggal. Okay, dah. Okay, so dekat bawah ni kita kena edit. Tadi kan kita letak hubungi kami kan, tapi kita tak ada link apa-apa. So dekat bawah ni kita kena letak link. Okay, selectkan dia. Ambil link dekat sini. Insert link. So dekat sini kalau kita tengok, kita akan nampak kejap okay, tak apa. Kalau tak boleh, sebab tadi sebab kita dekat dalam hubungi kami. Okay, jadi apa kita boleh buat adalah pergi dekat pages. Pergi je dekat sini. Okay, publish. Okay, kena kopikan dia punya alamat ni.
Okay, Ctrl C. Baru kita boleh yang ni. Kejap Okay, lepas tu insert link, Ctrl V. Apply. Jadi, kalau saya tunjuk satu je ya. Sebab masa memang jealous dengan kita. So, kita publish dulu. Okay, jom kita pergi dekat home. Okay, kalau kita tengok dekat home ni, kalau katakan saya view kan website ni, klik je dekat sebelah kanan tu, ambil view publish site. Kalau saya klik, katakan saya dekat home ni, bila saya klik hubungi kami, dia akan bawa pergi ke sini. Jadi diorang boleh isi terus. Ya, apa-apa information atau produk yang diorang nak tanya kat kita. Okey. Okay. So, tu adalah apa yang kita boleh buat. So, kalau nak tengok kan, dalam masa 45 minit tu, kita dah boleh siap dah satu web page. Ya. Tapi macam saya bagi tahu tadi, sebelum nak buat, kena plan. Dan kemudian kena pastikan kita ada dia punya gambar-gambar, dia punya background dan sebagainya. Form pun kalau boleh buat awal-awal. Okay, sekian dulu.